dengan sambungan tafsir surah An-Nur, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemma Nur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Sniati binti Mansur dan sahabat tabiran Gemma Nur Iman. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isri al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk di dalam halaqah ilmu, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan kerahmatan, Allah kurniakan keberkatan dan kebaikan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia Puan Rosmiyati selaku Presiden Gemma Nur Iman. Gemma Nur Iman. Gemma Yasin ada kan? Gemma Nur Iman dan seluruh para Betul tu Gemma Nur Iman. Gemma Nur Iman dan seluruh para AJK-nya. Dan seterusnya para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tak nak saya nak guna presiden. Presiden baru best. Ngurusi itu biasa. Kita gunakan presiden. Pun ganas sikit bunyi. Gitu lah. Baik, jadi insyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab Tafsir Nurul Ihsan. Jilid yang ketiga. Dan kita masih lagi berada pada surah An-Nur. Muka surat 120. Muka surat 120, tafsir surah An-Nur. Kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Jadi hari ini kita nak masuk yang ada kitab tengok pada muka surat 120. Kita nak masuk pada ayat yang baris yang ketiga. Baris yang ketiga daripada bawah. Kita nak masuk, nak baca baris yang ketiga daripada bawah. Baris yang ketiga daripada bawah. Baik, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Okey. Yang bermaksud
azani la yankihu illa zaniyatan au musyrikatan wazaniyatu la yan la yankihuha illa zanin au musyrikun. Yang bermaksud, bermula lelaki zina, tiada menikah ia melainkan perempuan yang zaniyah, perempuan zina, atau perempuan musyrikah, dan bermula perempuan zaniyah itu tiada nikah akan dia melainkan lelaki zanin, lelaki zina, atau lelaki musyrik, arti yang munasabah bagi tiap-tiap kedua itu. Okey, baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk lagi lebih lanjut pada ayat ini, di sini ada beberapa riwayat tentang asbabun nuzul, sebab turun ayat yang kita baca ini. Jika mengikut riwayat yang dicatat dalam kitab-kitab tafsir, dia lebih kurang ada 3 riwayat. 3 riwayat menerangkan sebab turunnya ayat yang kita baca ini. Itu surah An-Nur ayat yang ketiga. Baik, riwayat yang pertama ni daripada hadis At-Tirmizi. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma. Seorang sahabat bernama Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Ni cerita seorang sahabat bernama Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Dia seorang laki-laki yang membawa tawanan dari Mekah ke Madinah. Dulu masa di Mekah ni, ada seorang pelacur. Pelacur yang bernama Anak. Nama pelacur ni, namanya apa? Anak. Dan Anak ni dulu, pelacur ni, merupakan makwa lah. Dulu masa di Mekah ni, Anak ni, pelacur ni merupakan awek kepada Marsad. Tu. Makwa ataupun awek ataupun girlfriend ataupun teman wanita kepada Marsad itu. Jadi Marsad ni dia pergi Mekah ambil tawanan tu dan nak dibawa ke Madinah. Dia duduk Madinah, Marsad ni dia hijrah dah. Kemudian dia balik ke Mekah pasal kerja dia bawa tawanan. Dia bawa tawanan dan dia nak bawa tawanan itu balik ke Madinah. Itulah lebih kurang. Jadi bila saja Marsad sampai ke Mekah, kira dia bermalam lah di satu tempat tu. Kira macam dekat luar lah kot, dekat luar. Yelah mungkin padang pasir ni adalah sikit-sikit bangunan dipasang api kan dekat luar tu. Jadi muslimin dan muslimat bila dipasang api tu, maka menyebabkan keluar bayang dia tau. Bayang Marsad tu. Bayang Marsad. Yalah kalau kita tengah malam kan, bila orang kata pasang api, pasang lampu, akan keluar bayang. Bayang-bayang kita lah. Dekat dinding kan. Dekat lantai, nampak bayang-bayang. Jadi bila Marsad pasang api, dia tidur kat luar tu, dekat luar bangunan tu, jadi menyebabkan keluarlah bayang-bayang di dekat dinding tersebut. Orang nampak dinding tu, orang nampak bayang-bayang ni. Tu dia. Jadi muslimin dan muslimat, maka tak lama lepas pada tu datanglah Anak. Anak tu nampak bayang-bayang tu, dia tahu, dia cam, ini bayang-bayang ex aku ni. Dia kata begitu. Lama dah tak jumpa tu. Dia nampak bayang-bayang tu, dia kata ini aku rasa ni bayang-bayang ni bentuk badan ni, aku rasa ni ex aku ni. Aku punya bekas power aku ni. Dia pun pergi anak ni. Anak pergilah tengok. Anak tu pergi, dia pun panggil. Siapa tu? Dia kata. Marsad ke? Bukan itulah. Dia kata siapa tu, Marsad ke?
Oh, dia kata betul lah Marsad ni. Oh, seronok anak ni. Anak kata selamat datanglah. Ahlan wa sahlan, wahai Marsad. Bila dia seronok-seronok macam tu, dia pun terus ajak Marsad, jom Marsad, kita tidur dekat rumah aku. Ni. Dia perempuan ni kan, anak ni kan dia pelacur. Dan kemudiannya pula dia bekas makwa awet kepada Marsad ni. Maka dia seronoklah bila Marsad tu datang balik ke Mekah. Lama dah tak jumpa. Jadi tanpa segan silu, si anak ini mengajak Marsad balik ke rumah dia. Untuk tidur bersamalah. Mana untuk melakukan perzinaan. Jadi pada masa itu, bila saja Marsad dengar macam tu, jelah Marsad ni dah jadi orang beriman. Dah jadi sahabat Nabi pun. Bila Marsad dengar macam tu, dia kata, wahai anak, jangan, tak boleh. Rasulullah SAW telah mengharamkan zina. Tak boleh. Tak boleh dia kata. Tu dia. Maknanya Marsad ni orang yang sungguh-sungguh beriman pada Allah. Sungguh-sungguh beriman pada Allah walaupun diajak melakukan zina, melakukan benda yang tak baik, peluang untuk buat benda yang tak elok ni. Tapi sebabkan keimanan, ketakwaan dia pada Allah, dia menolak dengan sekeras-kerasnya. Dia kata tak boleh. Wahai anak, sesungguhnya Rasulullah mengharamkan perzinaan. Tak boleh dah. Kalau kita dululah, ni sekarang kita dah Islam dah, tak boleh. Benda ni tak boleh. Tu dia. Baik, jadi muslimin dan muslimat, bila Marsad ni sungguh-sungguh menolak, dia tak nak berzina dengan anak. Jadi anak ni jadi marah. Marahlah anak ni. Kira orang kata apa, panas hatilah. Dah ajak berzina, tak nak berzina pula. Jadi anak ni kira marah, dia pun buat apa? Dia pun menjerit. Dia jerit, dia kata, orang-orang kampung, ni laki-laki ni, dia nak membebaskan tawanan yang dibawa ni. Tu ni. Sebab tawanan tu kena bawa sampai Madinah. Baru cerita lain kan. Tak boleh bebas lah. Tapi anak ni, dia tuduh Marsad, dia jerit, dia kata, wahai orang kampung, laki-laki ini nak membebaskan tawanan ini, nak melarikan tawanan ini. Maknanya dia nak buat lari dan nak bebaskan tawanan itu. Dia jerit macam tu. Maknanya dia fitnah Marsad lah pasal dia bengang kan, dia marah pada Marsad pasal Marsad tak menerima ajakan zina dia. Kata Marsad, dia kata pada masa itu bila dijerit macam tu, maka muslimin dan muslimat keluarlah orang ramai. Kalau ikut riwayat dia kata lebih kurang 8 orang. 8 orang laki-laki kejar Marsad. Kejar Marsad, nak tangkap Marsad, kira nak, orang kata apa, kira nak hukum Marsad lah. Dia kejar kan. Bila kejar ni ikut riwayatnya para muslimin dan muslimat, Marsad lari ke satu gunung. Satu gunung, dia menyorok dekat bawah batu. Kau begitulah. Bila dia nyorok bawah batu tu, orang yang kejar ni tepat berada di atas kepala dia. Atas kepala kan, dia bawah batu tu. Orang yang kejar ni tepat ada atas batu ni. Atas batu, atas kepala dia lah. Atas kepala dia. Dan yang tak tahannya kata Marsad, masa aku duduk menyorok di bawah mereka ni, tiba-tiba mereka kencing pula. Tu dia, ni cerita lah. Dah hadis ni, riwayat ni dia kencing pula. Yang 8 orang ni duduk kencing. Bila mereka kencing, kena tepat ke aku, kata Marsad. Dia kata sabar sungguhlah, Masya Allah. Sebab nak selamatkan diri kan. Nak kata jahat ni, perempuan tadi ni, yang anak dah fitnah dia. Terpaksa larikan diri, kena kencing pula atas kepala, atas badan dia. Tu dia. Jadi dia kata, namun begitu Allah Ta'ala menyelamatkan aku, dia kata. Allah selamatkan aku, Allah halang pandangan mereka terhadap aku. Mereka tak nampak aku dekat bawah tu. Mereka tak nampak, Alhamdulillah. Jadi pendek cerita, aku pun baliklah ke Madinah. Sampai Madinah, aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, bolehkah aku bernikah dengan anak? Tu Marsad ni pun. Tu dia. Walaupun anak tu dah fitnah dia macam tu, tapi dia masih lagi nak bernikah dengan anak tu. Maknanya rasa cinta tu masih ada pada diri dia lah.
Sebabkan disebut tadi anak itu ex dia, bekas awet dia, pernah bercinta dulu. Tapi disebabkan iman dia kuat, bila anak ajak buat perzinaan, dia tak nak, dia lari. Dia selamatkan iman dia, selamatkan diri dia. Tapi dalam hati tu masih ada perasaan cinta pada anak ni. Tu nak kata ni, kira cinta yang tebal lah di hati ni. Jadi, kok mana sekalipun sebagai orang yang beriman, dia rujuk dulu kepada Nabi SAW. Ini contoh. Manusia yang kuat iman. Dah lah tolak zina tadi. Nak berkahwin pun, nak tahu boleh tak boleh berkahwin dengan anak pelacur ni, tanya Nabi dulu, boleh tak boleh? Tu. Maka dia tanya Nabi Rasulullah, bolehkah aku menikah dengan anak ni? Dok teringin sangatlah. Dia ni bekas awet aku, wahai Rasulullah. Masih ada lagi rasa cinta ke dia ni? Bolehkah aku kahwin dengan dia? Tanya sahabat ni, Marsad ni kepada Nabi SAW. Mengikut riwayat pada hadis yang pertama ni, masa ditanya macam tu, Nabi diam. Nabi diam seketika, tiba-tiba turunlah ayat yang kita baca ini. Az-zani la yankihu illa zaniyatan ila akhir. Bila turun ayat ini, Rasulullah SAW panggil balik Marsad. Nabi kata kepada Marsad, jangan berkahwin dengan dia. Tak boleh. Itu dia. Ini riwayat yang pertama lah. Sebab turun ayat yang ketiga yang kita baca ini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Baik. Kemudian muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ada pun riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua daripada hadis, daripada dirujuk dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi. Baik. Kitab tafsir Al-Qurtubi ni satu kitab tafsir yang terkenal. Dia dikategorikan dalam kitab tafsir bil fiqhi, yang mentafsirkan Al-Quran mengikut ilmu fiqh. Jadi banyak bab-bab fiqh yang dibahaskan dengan panjang lebar dalam kitab tafsir Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau ikut dalam segi mazhab, tafsir Al-Qurtubi ni lebih cenderung kepada mazhab Maliki. Jadi dihurailah juga dalam kitab tafsirnya tentang riwayat yang kedua sebab turun ayat yang kita baca hari ini. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebab yang kedua dan kitab Al-Qurtubi kata ini ada kaitan dengan Ahlus Sufah. Ahlus Sufah ni mereka ramai-ramai kan berpindah ke Madinah, berhijrah. Kan kita dah faham kisah Ahlus Sufah ni kan, Ahlus Sufah sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah ke Madinah dalam keadaan selai sepinggang. Miskinnya amat, fakir sungguh. Tak ada apa. Harta langsung tak ada. Duit langsung tak ada. Tapi disebabkan ni perintah Allah dan Rasul, mereka ni di Mekah ada harta. Tinggalkan habis harta mereka nak sahut perintah Allah dan Rasul. Sampai Madinah dalam keadaan yang amat miskin dan keadaan yang amat fakir, selai sepinggang saja. Dan mereka ditempatkan di Masjid Nabawi, berhampiran dekat Masjid Nabawi lah. Tu dia, ramai lah. Bila sampai di Madinah, para muslimin dan muslimat, mereka tak ada apa. Harta tak ada, duit tak ada, isteri pun tak ada, anak pun tak ada, kira sebatang kara lah, tak ada apa lah. Ni. Nak kata saudara mara dekat Madinah pun tak ada juga. Tu, muslimin dan muslimat, memang kira betul lah ujian besar pada mereka ni, Ahlus Sufah ni. Langsung tak ada apa. Tapi ialah bila saja duduk di Madinah, dekat Masjid Nabawi, dekat dah lama dah. Duduk keadaan macam tu kan. Sebagai manusia, keinginan tu masih ada. Keinginan tu. Jadi antara keinginan yang masih ada, ialah mereka teringin nak ada isteri, nak berkahwin. Terasa lah gitu. Keinginan tu masih ada kan. Biasalah manusia kan. Kena ada keinginan tersebut. Dia nak berkahwin, mereka nak berkahwin juga. Keinginan berkahwin tu masih ada. Dan pada masa itu,
di Madinah ni Islam baru saja sampai pada masa itu. Islam baru saja sampai dan masih ada lagi sisa-sisa jahiliah tu masih ada kat Madinah. Mana masa tu belum solid lagi Madinah tu kira Islam dah, cuma kefahaman Islam tu masih sikit. Sebab Islam baru sampai di Madinah. Jadi amalan jahiliah tu masih ada lagi sikit-sikit. Amalan jahiliah antaranya apa? Pelacuran masih ada, sikit-sikit masih ada. Di Madinah masa tu di awal Islam di Madinah lepas tu dibentas lah benda tu kan. Yang kita cerita ni awal-awal, masih di awal lagi. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka antara yang ada ialah orang kata pelacuran tu masih ada, sikit tak banyak lah. Ada sikit. Jadi muslimin dan muslimat, bila ada sikit lagi pelacuran ni, jadi ialah pelacur-pelacur ni pula, dia biasa macam mana? Bila orang datang dari jauh, datang musafir ke Madinah, maka mereka datang offer untuk melacur mereka lah. Offer diri mereka untuk buat perzinaan dengan orang-orang yang datang dari luar. Jadi macam tu lah. Mereka offer juga diri mereka kepada ahli sufah. Ahli sufah ni ialah memang keinginan nak berkahwin tu ada. Jadi walau macam mana pun mereka ni golongan manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala yang tinggi ketakwaan, maka mereka pun rujuk segera kepada Nabi Muhammad SAW. Rujuk ke Nabi, tanya Nabi Rasulullah, bolehkah kami berkahwin dengan pelacur-pelacur tersebut? Niat mereka nak lepaskan keinginan dan waktu yang sama mungkin boleh tumpang kesenangan pelacur tu. Sebab pelacur ni kira ada duit banyak lah. Tanya Nabi gitu, boleh tak boleh? Bila mereka tanya macam tu, maka turunlah ayat yang ketiga ini, surah An-Nur. Maknanya perbuatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama tafsir kata dengan ayat ini bermaksud Allah selamatkan ahli sufah tadi. Maknanya tak boleh lah. Tak boleh. Ini riwayat yang kedua. Adapun riwayat yang ketiga, para muslimin dan muslimat, daripada hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad Imam Ahmad ni Imam Ahmad bin Hanbali. Imam Hanbali ni memang imam 4 mazhab. Imam yang keempat kan. Kita ada yang pertama Imam Hanafi ataupun mazhab Hanafiyah. Yang kedua Imam Maliki ataupun mazhab Malikiyah. Yang ketiga mazhab Imam Asy-Syafi'i ataupun mazhab Asy-Syafi'iyah. Dan yang keempat Imam Hanbali, Ahmad bin Hanbal ataupun mazhab Hanbali. Jadi yang keempat ni, Imam Hanbali ni, dia mazhab dia ada dan dia juga ada menghimpunkan hadis, kitab hadis yang terkenal yang bernama Musnad Imam Ahmad. Tu kitab ni terkenal Musnad Imam Ahmad ni satu kitab yang hebat kerana ikut riwayatnya Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia menghafal 1 juta hadis. Masya Allah. Dia menghafal 1 juta hadis Nabi SAW. Bukan sebarangan manusia Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ini. Kita ni apa hadis pun tengoklah. Tu. Sebab tu gema Nur Iman ni dia kena buat lah. Dia kena buat apa? Kelas hafalan hadis. Gitu. Bagi kalau siapa-siapa ustaz nak mengajar hadis ni, so ustaz tu bagi tugasan sikit. Kita mengaji hadis 40 contoh. Jadi minta geng-geng gema Nur Iman ni hafal hadis 40. Boleh bacalah hadis 40 tu, hafal kalau boleh. Tu. Cadanglah pada ustaz tu kalau berani. Baik. Tapi ialah usahalah kita kan menghafal hadis Nabi SAW. Jadi Musnad Imam Ahmad ni memanglah zaman sekolah memang masa mengaji kat pondok sekolah agama dulu ada hafal kan hadis 40 dan hadis-hadis kan macam-macam tak. Tapi boleh ulang balik insya-Allah.
Jadi kitab Musnad Imam Ahmad menerangkan pada kita tentang riwayat yang ketiga berkaitan turunnya ayat kita ni. Baik diceritakan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, yang mana ada seorang laki-laki Muslim yang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berkahwin dengan seorang pelacur yang bernama Ummu Mahzul. Tu Ummu Mahzul. Yang mana Ummu Mahzul ni dia dia minta laki-laki ni berkahwin dengan dia. Maka laki-laki ni kata boleh, tapi syaratnya kamu kena tanggung aku. Laki-laki tu bagi syarat macam tu. Kalau aku nak kau kalau kau nak aku kahwin dengan kau, boleh, satu syarat engkau kena tanggung aku, bagi nafkah pada aku. Gitu. Jadi disetujulah. Jadi bila saja perkara tu dipersetujui, maka laki-laki ni datanglah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila saja bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun tanya bolehkah dia bernikah dengan pelacur yang bernama Ummu Mahzul ini. Maka terus Nabi baca ayat ini, mana tak dibolehkan. Itu dia. Jadi kalau kita faham daripada hadis ni yang ketiga ni, mungkin hadis ini ayat ni dah turun. Mungkin ayat ni dah turun sebelum tu lagi. Dan Nabi bila datang kes tadi yang ditanya pasal Ummu Mahzul ni, maka Nabi terus baca je. Itu dia. Jadi mana itu antaralah riwayat-riwayat tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat yang kita baca pada hari ini. Okey. Baik, mana betul. Itu jadi rujukan. Dibaca oleh Nabi SAW. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita tengok pada ayat tadi, tengok ayat tadi balik. Allah kata, Az-zani la yankihu illa zaniyatan. Dan bermula laki-laki yang zina tidak bernikah dengan melainkan dengan perempuan yang berzina. Kemudian Allah sebut pula au musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrikun. Atau perempuan musyrikah dan perempuan yang berzina itu tiada menikah akan dia melainkan lelaki zina atau laki-laki musyrik. Maknanya para muslimin dan muslimat di sini ulama tafsir kata Allah Ta'ala telah menghina perbuatan zina sampai ke tahap zina ni hampir kepada boleh kata hampir nak sama dengan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Itu pasal Allah Ta'ala sekalikan zaniyatan atau musyrikatan wa zaniyatu la yakiha illa zanin atau musyrikun. Itu dia. Muslimin dan Ustaz. Ada soalan apa tadi? Ada orang tanya soalan tadi? Saya terlepas pandang. Ada tanya soalan ke tadi? Tak ada Ustaz. Tak ada. Off camera. Okey, tak ada. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala, ulama tafsir kata dari ayat ni satu isyarat daripada Allah. Allah Ta'ala seolah-olah macam nak samakan zina itu dengan musyrik, dengan mensyirikkan Allah. Tu maknanya kata ulama tafsir kata maknanya ialah menunjukkan besarnya dosa zina ni hampir-hampir macam syirik lah. Berat tu. Ni muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sebab nak kata zina ni ialah kita faham kan, dia dosa besar. Dosa besar. Dan kemudiannya sebab zina itu para muslimin dan muslimat, dia boleh mendatangkan malapetaka lah. Malapetaka macam mana? Boleh meruntuhkan kekeluargaan, boleh meruntuhkan masyarakat, macam-macam lah. Bahkan zina itu para muslimin dan muslimat boleh menyebabkan turunnya azab dan bala daripada Allah Ta'ala. Bila kita baca satu hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah kata, lam tazharil fahisha
fi qamil qattu hatta yu'linu biha ila fasyafi mutta'un wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi jelaskan pada hadis ni, Nabi kata bila dah banyak sangat zina orang buat, at-tazhari al-fahishah, zina tu dah zahir, maknanya banyak orang buat benda fahishah, benda keji zina ni banyak. Kira orang dah tak malu nak berzina, kira orang ni kira zina ni satu benda yang apa? Yang membanggakan. Macam orang putih kan? Orang putih ni kira kalau dapat berzina satu kebanggaan. Kalau masih dikata, kalau masih dara, masih teruna, dihina. Still orang kata still virgin. Orang still virgin ni dianggap satu ejekan. Ni setengah orang barat sampai macam tu. Jadi mereka ni zina ni satu kehebatan lah. Dapat berzina tu. Jadi zina tu Nabi kata bila dah terlalu banyak, dah banyak dibuat merata tempat zina ni, tak ada rasa takut dan segan silu sebagainya, maka kata Nabi SAW akan datanglah bala Allah Ta'ala. Datanglah bala Allah Ta'ala ni. Bala Allah Ta'ala macam mana kata Nabi? Bala yang datang ni iaitu datanglah bala yang berbentuk penyakit. Penyakit ataupun virus. Virus penyakit datang. Virus penyakit datang kata Nabi SAW, dan virus penyakit ini merupakan penyakit yang susah diubati, yang tak pernah kena pada orang yang terdahulu, dan Nabi kata senang berjangkit. 3 sifat penyakit itu. Bila datang 3 sifat penyakit, datang virus penyakit, 3 sifat. Sifat pertama Nabi kata susah diubati, sifat kedua tak pernah kena pada orang yang terdahulu, dan sifat ketiga senang berjangkit. Macam kita dululah. Bila mari COVID, contoh COVID datang tu, itu satu bala Allah. Peringatan daripada Allah Ta'ala. Sebab bala COVID ni, yang pertama disebut tadi, tak pernah kena pada manusia yang terdahulu. Mana COVID ni penyakit baru. Tak pernah kena. Yang kedua Nabi kata susah diubati. Payah nak cari ubat. Begitu. Bahkan sampai hari ni belum ada ubat yang tuntas. Ubat yang betul-betul boleh menyembuhkan atau menghalang COVID tu. Sekadar usaha vaksin sebagai itu je. Itu dia. Itu yang kedua. Yang ketiga Nabi kata jenis virus ini dia senang berjangkit. Macam orang ini COVID senang berjangkit. Ini contoh. Jadi maknanya muslimin dan muslimat antara sebab kenapa datang bala macam ni, kerana bila dah banyak berlaku perzinaan. Nak kata zina ni dosa yang besar, bahkan menyebabkan turun bala Allah. Tu. Jadi ada yang tanya tadi, besarnya dosa zina, nak taubat macam mana? Disebabkan zina ni dosa dengan Allah. Tu. Maka nak taubat dari dosa zina ni, bertaubat je lah dengan taubat nasuha. Kembalilah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Minta ampunlah pada Allah dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh penyesalan, dengan penuh orang kata ialah kesedihan kita merayu pada Allah, dan kemudiannya muslimin dan muslimat kita berazam, kita memang nak berubah dah, tak nak buat dah benda-benda macam tu. InsyaAllah bila ada kesungguhan kita bertaubat, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita, insyaAllah. Itu dia. Sebab itu kalau orang tu pernah ada sejarah zina atau sebagainya, dia sudah bertaubat, orang macam ni dikira bersih dah. Kita yang tahu tak payah nak hina dah. Orang, sebab setiap orang muslimin dan muslimat ada sejarah masing-masing. Bukan semua kita hari ni baik terus, tak. Kita dulu pun 20 tahun dulu, 30 tahun dulu ada dosa kita, ada jahat kita, semua macam tu. Saya macam tu, dan apa orang kata, saya macam tu, orang lain pun macam tu. Tu dia. Jadi maknanya semua ada kisah lama lah. Jadi bila ada kisah lama tu, kita sudah bertaubat pada Allah. Kita minta ampun pada Allah.
Jadi kita buktikan dengan penyesalan kita, kita dah tak ulang dosa tersebut, kita betul-betul jadi orang baik, jadi orang beriman. Jadi yang lepas tu lepas. Jadi masyarakat jangan pandang hina sebagainya. Bahkan kita raikan, kita muliakan. Boleh jadi orang yang sudah bertaubat ini lebih baik daripada kita. Lebih mulia daripada kita di sisi Allah, boleh jadi macam tu. Itulah maknanya bertaubat saja. Sungguh-sungguh dengan taubat nasuha. Baik. Jadi ada soalan ni? Tengok soalan. Ada pendapat yang menyatakan dosa yang kita buat secara sengaja tak akan dihapuskan. Betul ke? Tak betul. Itu dia. Baik. Kita buat dosa dengan sengaja. Memang semua dosa kita buat sengaja. Pasal itu ada ayat Allah kata, yang Allah kata lah, apa kata Allah? Orang yang melampaui batasan, yang menzalimi diri sendiri. Kata Allah, jangan putus asa dari kerahmatan Allah. Taubatlah. Plan nak buat dosa. Dia plan nak buat dosa, memanglah dia berdosa. Kalau bersungguh-sungguh. Tapi kalau sekadar berniat saja, tak buat, itu tak dapat dosa. Tapi dia memang plan nak buat dosa, tapi bila dia sedar, dia minta ampun, dosanya tetap diampun oleh Allah. Ada yang kata dia buat lagi, minta ampun lagi. Maknanya berterusan minta ampun pada Allah tu. Sebab nak kata manusia macam tu sifat dia. Manusia macam tu sifat dia. Sebab manusia ni ada kelalaian dia, ada kealpaan dia, ada nafsu dia. Jadi kadang-kadang tu dia berulang balik dosa dia tu. Maka bila dia berulang balik, dia bertaubat pada Allah dengan penyesalan. Tu. Mungkin kata ustaz dia macam main-main lah kejap. Orang kata, yelah, tiba-tiba buat dosa balik, lepas tu taubat, lepas tu dosa, taubat. Kalau dia main-main macam tu, masalah lah. Tapi nak kata, macam mana sekalipun kita sebagai orang Islam sentiasa bertaubat kepada Allah. Lawanlah nafsu kita, lawan perasaan kita. Sebab itu ulama pesan nak jadi orang baik ni, nak kekal, kena sentiasa bersama-sama dengan orang baik. Tu. Kalau kita sudah bertaubat pada Allah Ta'ala, tapi keliling kita masih tak baik, susah lagi. Bila kita sudah bertaubat pada Allah, cari environment, cari persekitaran yang baik. Cari sahabat-sahabat yang baik, duduk dengan mereka, bersama-sama mereka. Ini, mana circle tu kena baik. Ni, muslimin dan muslimat. Macam join dengan Gema Nur Iman ni. Ini contoh. Kita istiqamah dengan Gema Nur Iman ini, contoh. Dekat rumah kita, dengan masjid kita, surau kita, dengan jemaah kita. Ini contoh. Ni. Baru insyaAllah boleh kekal ni. Kita ada kekuatan di situ untuk melawan nafsu syahwat kita. Ni muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sentiasa duduk dalam majlis ilmu. Ni. Ni nak kata gitu kan. Kalau sepanjang saya duduk mengajar ni, ramai je saya jumpa orang-orang yang dulu macam-macam sejarah kan. Dan isaf. Mereka kekal dalam majlis ilmu. Cukup baik, berubah sungguh. Saya ingat lagi pernah saya mengajar satu surau ni, mungkin belah tahun dulu lama dah. Masa habis solat, salam-salam tu, ada seorang hamba Allah, dia kata, Ustaz, saya ni baru berubah, dia kata. Macam mana saya nak kekal ni, dia kata begitu. Saya dulu jahat, dia kata, dia pun buka kopiah dia kan, dia buat kopiah dia, apa dia tunjuk tu, rambut dia tu. Mohok tu. Pang tau, rambut pang. Tu. Pang not dead tu. Mohok Mohican tu. Ni. Dia tunjuk tu rambut, dia masih lagi lah rambut tu. Sebab dia kata masih baru insaf. Jadi dia kata macam mana Ustaz, saya nak insaf ni, nak kekal ni kan. Sebab yelah, orang kata banyak sungguh, orang kata yelah, orang kata kawan-kawan lama duk cari kan. Dia kata banyak lagi, dia kata Ustaz, macam mana ni? Saya kata gila, saya kata tuan jangan tinggal surau. Kuliah ilmu terus duduk, bercampur dengan masyarakat surau, jemaah surau campur terus. InsyaAllah lah. Dia ikut nasihat saya datang bertahun-tahun kat surau tu, saya dapati dia masih ada kekal lah. Dia buat acting dengan surau, dia buat kerja dengan surau, kebajikan, macam-macam lah. Alhamdulillah. Itu nak kata environment tersebut.
Tu. Bahkan ada yang yang bekas bonzer disco kan, duk jumpa saya minta tolong macam mana kan. Macam tu juga. Kita pesan macam tu, jangan tinggalkan jemaah. Jangan tinggalkan orang-orang yang baik, jangan tinggalkan orang-orang yang taat pada Allah Taala, begitu muslimin dan muslimat. Ni dia. Mana itu kita peringatkan mereka macam tu. Ini antara benda yang penting untuk kita mengekalkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi muslimin dan muslimat, itulah sebut kembali balik kan pada ayat kita ni, nak kata maknanya besarnya dosa melakukan perzinaan itu menghinggakan kata Allah dihampir-hampir macam orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok dalam satu ayat para muslimin dan muslimat, dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat 68. Surah Al-Furqan ayat yang ke-68. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, yang bermaksud, dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan jalan yang hak yang dibenarkan oleh syarak, dan tidak pula berzina, dan sesiapa melakukan yang demikian akan mendapat balasan dosanya. Surah Al-Furqan ayat 68. Jadi berdasarkan ayat ni Allah sekalikan apa? Syirik, bunuh, zina. Tiga ni. Maknanya tiga dosa ni hampir sama. Dia punya ranking dia hampir sama. Hampir sama dengan syirik. Gitu. Bunuh dengan zina. Maknanya nak kata besarnya dosa melakukan perzinaan itu. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi berdasarkan pada ayat ni kata Allah kata pada ayat ni, Allah jelaskan pada ayat ni, mengikut ulama tafsir kita, dia kata apa sini, bermula laki-laki zina tiada menikah ia melainkan perempuan yang zaniah atau perempuan musyrikah, dan bermula perempuan zaniah itu tiada nikah akan dia melainkan lelaki zanin atau laki-laki musyrik. Arti yang munasabah bagi tiap-tiap kedua itu, maknanya yang mana pezina laki-laki dia akan berkahwin dengan pezina perempuan. Dan pezina yang musyrik perempuan akan berkahwin dengan pezina musyrik yang laki-laki. Begitulah. Dikata ulama tafsir ni yang munasabah bagi mereka. Itulah yang sesuai untuk mereka. Baik. Kemudian firman Allah, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Tu dia. Dan diharam yang demikian itu, nikah orang zina itu atas orang yang mukminin, yang baik-baik. Serta sah nikah ayat itu turun tatkala cita orang fakir muhajirin akan nikah perempuan kaya zina. Dan nasah dengan wa ankihul ayama, dan nikah oleh kamu orang bujang. Adapun hukum zina orang yang sudah musan, maka iaitu direjam dengan anak batu pertengahan. Sampai mati akan orang itu ditanam sekerat seperti kelakuan Rasulullah, rejam, Ma'iz dan Ghamidiyah. Yang ikrar keduanya hadapan Rasulullah dengan zina. Faham tak? Itu dia. Baik. Jadi muslimin dan muslimat, Allah jelaskan pada ayat ini, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan diharam yang demikian itu, nikah orang zina itu atas orang yang mukminin. Ataupun yang demikian itu terlarang kepada orang-orang yang beriman. Jadi maksud ayat ni, maka orang beriman tak boleh berkahwin dengan orang yang nilah, yang berzina lah. Laki-laki beriman ke, perempuan yang beriman ke, tak boleh berkahwin dengan perempuan atau laki-laki yang berzina. Di situlah kalau makna ayatnya begitulah. Ustaz, Baik. terlarang kalau yang berzina tu tak bertaubat. Macam mana?
Dia Macam jadi mana terlarang untuk berkahwin dengan yang beriman tu kalau yang penzina tu tak bertaubat ke macam mana? Baik. Sebenarnya saya pun nak urai yang tu. Baik, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dalam bab ini para muslimin dan muslimat dan para ulama fiqah para ulama fiqah mereka menjelaskan, ulama fuqaha ni mereka menjelaskan pada kita ayat ni bukanlah maksudnya haram untuk menikah orang yang pernah melakukan perzinaan. Bukan maksud begitu. Mereka ada 3 hujah. 3 hujah. Hujah yang pertama diambil daripada lafaz hurrima tadi. Wa hurrima. Wa hurrima ni disebut tadi dan diharam yang demikian itu. Ataupun yang demikian itu dilarang. Wa hurrima. Jadi kata ulama fiqah, ulama fuqaha, mereka menyatakan maksud hurrima di sini bukannya pengharaman, tapi sebaliknya dia perkara tanzih, dibenci. Dibenci ataupun benda tu keji. Benda tu keji, dibenci, dikeji. Tapi nak kata boleh berkahwin. Kalau berkahwin tu sah perkahwinan tersebut kalau ikut cara dia. Tu dia. Cuma nak kata tak apa nak elok bila berkahwin dengan manusia yang beriman. Tu. Jadi kata Imam Syekh Ali Sabuni rahimahullah, dia kata ulama dia mentakwil ayat ni dengan kata laki-laki dan perempuan penzina kebiasaannya orang yang berzina ni dia tak sukalah nak kahwin dengan orang yang baik kan. Biasanya dia akan cari orang macam dia jugalah. Kata Imam Ali As-Sabuni, maknanya ayat tu nak kata bukannya ayat tu mengharam secara total. Bukan haram secara total, tapi ayat lebih kepada tanzih. Perbuatan itu dibenci, keji. Tapi keji itu tidak menghalang untuk melakukan perkahwinan tu boleh. Ini bagi pandangan yang pertama, hujah yang pertama dari kalangan ulama fuqaha. Baik, hujah yang kedua. Hujah kedua ni kira yang disebut dalam kitab kita lah, tafsir Nur Ihsan ni. Tengok dia baca sini, kata apa? Dia kata, tengok saya baca balik, dan diharam yang demikian itu nikah orang zina itu atas orang yang mukminin yang baik-baik. Dia kata serta sah nikah ayat itu turun tak kala cerita orang fakir muhajirin akan nikah perempuan kaya zina. Dan nasah dengan wa ankihul ayama. Ini hujah yang kedua. Apa maksud dia? Sebenarnya ayat yang mengharamkan orang beriman kahwin dengan orang yang berzina ni. Tu dia. Sebenarnya telah dinasahkan ayat ni. Ayat kita baca ni telah dinasahkan dengan ayat yang lain. Ada yang kata muslimin dan muslimah, ada yang kata dinasahkan dengan ayat lain. Sebab ada yang kata, kan kita baca balik kisah tadi kisah yang pertama tadi, kisah Marsad tadi yang dia nak kahwin dengan si anak tadi tu. Jadi ada yang kata sebenarnya turun ayat ni mula-mula khusus pada kes itu, kes Marsad tu, kes itu saja. Tu dia. Lepas tu tak lama lepas pada tu turun ayat lain. Ayat apa? Surah An-Nur juga. Kita akan jumpa nanti An-Nur juga ayat 32. Ayat 32 yang mana ayat ini menasahkan ayat 3 ini. Baik, apakah ayatnya? Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yugnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang bujang, lelaki dan perempuan dari kalangan kamu, dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnianya.
Kerana Allah maha luas rahmatnya dan limpah kurnianya lagi maha mengetahui. Surah An-Nur ayat 32. Ayat ni turun menasahkan ayat yang ketiga ini. Hukum yang ketiga. Menasahkan hukum yang ayat ketiga ini. Faham tak ni? Faham tak? Tak ada respon. Tak faham. Faham Ah. Ustaz? Faham, Ustaz, Dia faham. mengukurkan ayat ketiga tu. Betul? Faham. Faham, faham. Jadi Faham nak jawab ni, screen hang, ada orang masuk. okey. Jadi berdasarkan ayat 32 ni maknanya Allah kata boleh kahwin. Ayat ni menasahkan ayat ketiga tadi, bukan menasahkan hukum ayat ketiga tadi. Maka boleh berkahwin. Sebenarnya tu dia. Okey. Ini hujah yang kedua dan hujah yang ketiga, muslimin dan muslimat, ulama kata berdasarkan hadis daripada Imam Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi yang mana diriwayatkan oleh Sayyidina Umar dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, la yuharrimul haram al-halal. Perkara yang haram, zina, tidak akan mengharamkan perkara yang halal, itu nikah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi ulama buat kesimpulan, ulama kata dibolehkan berkahwin dengan pezina dengan syarat dia telah bertaubat dengan taubat nasuha. Itulah ulama sepakat gitu. Mana kalau orang yang berzina tu nak berkahwin dengan kita, maknanya letak syarat macam tu. Syarat dia apa? Syaratnya dia bertaubat dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat nasuha. Tu dia. Muslimi dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala. Itulah maksud dia. Bolehlah nak kata kan. Boleh. Maknanya sebab Islam ni mana kata membagi peluang lagi kan. Pasal mereka pun nak menjalani kehidupan kan. Yalah, kita bagi peluang lah hidup mereka dengan baik, yang mereka kembali pada Allah. Sebab kadang-kadang kalau mereka nak, kalau mungkin kadang-kadang mereka ni muslimin dan muslimat, mereka ni ialah kalau kita biarkan mereka terus hanyut dalam keadaan dosa kan. Jadi ada yang nak selamatkan, berkahwin dengan mereka, syaratnya bertaubatlah dulu kepada Allah dengan taubat nasuha. Begitu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Baik, jadi itulah nak kata. Maknanya perkara ini, hukum dari segi pengharaman itu dinasahkan oleh Allah dengan turunnya ayat yang ke-32 dalam surah An-Nur itu. Okey. Jadi para muslimin dan muslimat, jika ada persoalan, dipersilakan. Ada persoalan? Ustaz, Ya, silakan. macam orang minum arak. Kalau di dunia dia minum arak, di syurga dia tak merasa dah arak. Yang tu yang saya pernah dengar lah. Walaupun dia bertaubat kan. Tapi yang berzina ni ada ke dikategorikan apa-apa macam tu Ustaz bila di syurga nanti walaupun dia dah bertaubat? Baik. Jadi muslimin dan muslimat, dia antara nikmat syurga ni adanya apa? Bidadari dan sebagainya. Jadi memang ini antara nikmat yang akan dirasai oleh semua ahli syurga, tak kira siapa. Dia yang penting dia benar-benar sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Kalau sekiranya kita kata macam tu, apa gunanya syurga? Faham tak? Sebab syurga ni benda yang orang kata apa? Benda yang terlarang di dunia, di syurga tak ada apa dah. Boleh buat apa saja kat syurga tu. Jadi ditanya balik bila sebut tentang arak tadi. Orang yang minum arak dekat dunia, walaupun dia bertaubat, dia tak dapat minum arak di syurga. Daripada nas mana yang dikata macam tu? Tu dia. Tak ada lah Ustaz Tu. Sebab nikmat syurga ni tak terbatas dah. Masya Allah. Kita nak apa saja. Kita nak rasa arak premium di syurga. Contoh. Allah bagi. Lebih pada tu lagi. Tu dia. Tu masuk mana syurga ni memang orang kata tak ada halangan apa-apa dah. Itu yang ulama kata di syurga kemerdekaan yang mutlak untuk kita. Dan kita sabar dekat dunia, sabar tak minum arak, kita sabar tak berzina, kita sabar tak berdosa macam-macam. Dekat dunia ni, di syurga Allah akan bagi semua tu balik pada kita. Tu. Jadi maknanya apa saja yang kita nak di syurga akan dapat, bakal berlipat kali ganda yang kita inginkan lagi. Itu dia. Baik, apa ni?
Perlu atau tidak seorang tak dapat baca. Ya. Perlu atau tidak seorang isteri menerima perbuatan zina seorang suami? Apa yang perlu dilakukan oleh seorang isteri jika mengetahui suami berzina? Okey. Kalau berlaku macam tu, yang pertama, kita minta suami itu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebaiknya kita bagi peluang lagi. Peluang lagi, kita minta dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan mungkin sekiranya suami itu di sejarah lama pernah berzina, itu dah lama, mungkin puluh tahun. Kita baru dapat tahu. Jadi benda tu dah lama dan kita anggap dia sudah bertaubat. Jadi kita menerima dengan baiklah suami kita. Dan kalau kita dapati benda tu masih baru, dan kita minta dia bertaubat pada Allah Ta'ala, dan seterusnya terpulanglah pada kita. Kalau kita rasa susah nak bagi peluang dan sebagainya, kita rasa macam dah tak boleh nak move on, dah tak boleh, susah disebabkan perbuatan itu, kita maafkan dia, tapi susah nak hidup lagi bersama, maka pada masa itu boleh rujuk pada jabatan agama. Terpulang pada kita lah, nak apa kata apa, nak fasah ke, nak apa, nak sebagainya, itu terpulang. Tapi jalan yang terbaik, kalau benar suami itu sudah bertaubat pada Allah Ta'ala, jalan yang terbaik kita memaafkan. Itu yang lagi baik, lagi besar pahala, dan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Baik, wallahu alam. Ustaz, macam mana kalau isteri yang duduk dalam kategori, dia kata sabar dan redha, tapi suami dia berjalan sebagai penzina, macam tu diterima ke sebagai sabar dan redha? Dia ada sabar, so itulah mana isteri itu, isteri seorang penyabar lah. Ini kalau ikut dalam kitab Al-Yawaqid wal Jawahir, isteri macam ni dikurniakan pahala seperti isteri Fir'aun. Macam tu dah tak dosa, Ustaz. Walau kita, contohlah, dia tahu suami dia memang berzina, semua dia masih kekal dalam rumah tangga tu. Dia kekal tu dia tak berdosa. Yang penting dia nasihat suami dia tu. Masya-Allah. Okay, dia nasihat suami tu, dan dia bersabar, besar pahala. Tapi hak dia, kalau dia nak minta kepada fasah, itu hak dia. Dia rujuk pada jabatan agama, itu hak dia. Dia kata aku dah buat macam-macam pada suami aku dah nasihat, tapi dia masih macam tu lagi. Jadi inilah kira tahap kemuncak, aku rujuk pada jabatan agama je lah. Kira nak berpisah lah. Itu hak dia. Maknanya dia tak boleh duduk diam lah Ustaz kan? Dia tetap dia tak boleh diam. Maksud dia kena nasihat, dia kena buat sesuatu sebagailah. Begitu. Okey. Okey, ada lagi soalan? Dia tak ada soalan sebab saya kuliah pondok masih cuti. Ya ke? Patut tak pondok cuti ya. Nanti tak kalau sangat tu, kalau minggu depan start balik lah kuliah pondok tu. Jadi kalau minggu depan dah start balik tu, kira kalau balik macam biasalah. Insya-Allah. Lama cutinya. Biasalah. Cuti 2 minggu. Biasalah. Insya-Allah. Okey jemaah, kalau tak ada soalan, kita tutup lah. Okey, baik. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan jazak. Ustaz di atas perkongsian ilmu hari ini, tafsir surah An-Nur. Kesimpulannya, walau sebesar mana pun dosa kita, yang kita buat, bertaubatlah kerana Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga kita dijauhkan daripada melakukan dosa-dosa. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang istiqamah duduk dalam majlis ilmu yang mengimarahkan kuliah kita setiap hari. InsyaAllah semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Amin. Ustaz, sikit bahan hari ini kuliah petang ini 5.15 petang kuliah asar bersama dengan Fadil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Salih dengan tafsir Al-Quran. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gema Nur Iman. Dengan ini saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat Ta'az. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq wa
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala walhamdulillah rabbil alamin. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.